Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tajuk video saya ini, saya akan buktikan bagaimana sifat berdusta bagi Dr. Haris Ismail begitu sebati sehinggakan dalam bulan Ramadan pun beliau sanggup boleh-boleh saja berdusta. Saya merujuk kepada video ini di mana Dr. Haris cuba menjustifikasikan dirinya yang membuat defamation report ke atas video-video saya. Video ini beliau upload pada 10 April 2023, bererti masih dalam bulan Ramadan. Siang atau malam, ketika sedang berpuasa atau tidak, saya tidak komen kerana tiada petunjuk jelas. Abaikan catatan 8 days ago di tangkap layar tadi, kerana saya tangkap layar hari lain, saya buat rakaman hari lain, upload ke YouTube hari lain dan publikkan pada hari lain, ya. Baik. Apa yang saya maksudkan sebagai berdusta? Ini satu tuduhan yang berat. Sudah tentu saya perlu mengemukakan bukti yang kukuh lagi jelas. Baik. Saya akan mainkan potongan daripada video itu. Perhatikan atau berikan fokus kepada dua perkara. Pertama ialah kenyataan Dr. Haris bahawa nampak koyak habis, ya. Sebenarnya yang koyaknya Kapten Hafiz lah, seperti yang kita sedia maklum. Apabila seseorang itu tidak dapat membalas ataupun gagal berhujah, membalas hujah dengan hujah, ataupun membalas critical thinking dengan critical thinking, seperti mana Kapten Hafiz kata sendiri, maka dia akan serang peribadi dan mengeluarkan kata-kata busuk seperti itu. Okay, itu kenyataan pertama. Kenyataan kedua pula oleh Dr. Haris, jadi dia, yang ini saya lah kata Hafiz, sebut perkataan-perkataan ini semua atas sebab saya meletakkan video-video pendek di dalam video-video saya dan tidak kongsikan link video tersebut di dalam description box. Jadi dalam delusi Kapten Hafiz ini, apabila kita tidak kongsikan link di dalam description box, link penuh atau link video yang kita gunakan itu, dia mengatakan bahawa permainan kotor, jijik, najis. Itu pada delusi dia lah. Sekian ya nukilan daripada kata-kata Dr. Haris sendiri, yang saya akan mainkan video itu sekejap ya, sebab bila tuan-tuan dan puan-puan dengar dua kenyataan itu, perasan tak ada contradiction di situ? Kan? Mula-mula Dr. Haris mendakwa saya menyebut kata-kata busuk tersebut kerana gagal membalas hujah dengan hujah. Tetapi kemudian, right at the same time, just after that, beliau mendakwa saya menyebut kata-kata busuk kerana tiada link video asal yang diberikan dalam kotak description. Dr. Haris versus Dr. Haris sekali lagi. Ini juga adalah satu kelaziman bagi Dr. Haris Ismail, ya. Ayo kita dengar potongan video yang saya maksudkan itu. Saya mainkan ya. Link dalam kotak description. Dan saya lihat Kapten Hafiz sedang menzalimi dirinya sendiri, yang mana mulutnya tu mengeluarkan kata-kata yang sangat busuk. Kita dengar permainan kotor, jijik, najis, kan? Nampak koyak habis lah. Sebenarnya yang koyaknya Kapten Hafiz lah. Seperti yang kita sedia maklum, apabila seseorang itu tidak dapat membalas ataupun gagal berhujah, membalas hujah dengan hujah ataupun membalas critical thinking dengan critical thinking, seperti mana Kapten Hafiz kata sendiri, maka dia akan serang lah. Dia akan serang peribadi, dan dalam kes Kapten Hafiz ni mengeluar kata-kata yang busuk seperti itulah. Jadi dia sebut perkataan-perkataan ni semua atas sebab saya meletakkan video-video pendek di dalam beberapa video saya dan tidak kongsikan link video tersebut di dalam description box ataupun link video penuh katanya dalam description box. Jadi saya letak video pendek di dalam video dan membuat ulasan. Jadi dalam delusi Kapten Hafiz ni, apabila kita tidak kongsikan link di dalam description box, link penuh ataupun link video yang kita gunakan itu, dia mengatakan bahawa permainan kotor, jijik, itu pada najis. delusi dia lah.
Baik, daripada potongan video yang telah kita tonton dan dengar tadi, ada dua pembohongan Dr. Haris Ismail dalam bulan Ramadan yang akan saya buktikan. Pembohongan pertama dalam bulan Ramadan merujuk kepada kenyataan pertama Dr. Haris yang saya sebut tadi, bahawa saya mengucapkan kata-kata tersebut kerana sudah koyak, tidak dapat membalas hujah dengan hujah, ataupun tidak dapat membalas critical thinking dengan critical thinking. Sebelum itu, potongan video yang saya mainkan tadi oleh Dr. Haris itu, yang diambil video saya beberapa saat sahaja tu, yang dipotong video saya beberapa saat saja tu, ia daripada video asal yang mana? Setakat saya membuat video ini, beliau tidak berikan link kepada video asal. Kenapa agaknya? Apa yang hendak disembunyikan oleh Dr. Haris? Baik, potongan video beberapa saat itu sebenarnya diambil daripada video ini. Perhatikan tajuk video ya, yang ini apabila Dr. Haris @protagonist insight menyemak buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Daripada tajuk video, dapat diketahui bahawa video ini merupakan jawapan saya ke atas video Dr. Haris yang berjudul Menyemak 90 pelajaran bid'ah Kapten Hafiz, layakkah mengkritik Ustaz Kazim dan imam-imam besar? Panjangnya tajuk. Engkau nak menyemak buku ke nak ulas kritikan saya ke atas Ustaz dan imam? Okey, tak apa. Gambar Dr. Haris yang saya tunjukkan ini bukan saya edit dia, memang matanya seperti itu. Saya tak tahulah kenapa. Okey, memang bukan saya yang pergi edit gambarnya jadi begitu. Baik, dengan mengetahui video asal, bahkan sekadar tajuk video, dapat kita ketahui bahawa apa yang berlaku mengikut tertibnya based on sequence of events adalah seperti berikut. Pertama, Dr. Haris Ismail membuat video yang menyemak buku saya ini, okey, yang berjudul 90 pelajaran tentang bid'ah. Perhatikan ya, tulisan kecil di bawah tajuk videonya, tarikh 7 November tahun 2022. Kemudian saya membuat video balasan menjawab kritikan dan tuduhan Dr. Haris dalam video semakannya itu. Perhatikan tulisan kecil di bawah tajuk videonya, tarikh 11 November tahun 2022. Nah, jika dalam video balasan ini saya koyak habis, tidak dapat membalas hujah dengan hujah, tidak dapat membalas critical thinking dengan critical thinking, pasti Dr. Haris akan membiarkannya untuk dijadikan bukti betapa saya gagal membela buku sendiri. Akan tetapi apa yang berlaku ialah, jangan terkejut, Dr. Haris Ismail telah membuat laporan defamation kepada pihak YouTube dan pihak YouTube telah menahan video balasan saya itu di Malaysia. Baik, saya ada soalan mudah kepada para penonton sekalian. Jika Dr. Haris membuat video kritikan, kemudian saya membalas dan menjawab kritikan tersebut, kemudian Dr. Haris membuat laporan kepada pihak YouTube agar video saya ditahan, siapakah yang sebenarnya koyak habis, tidak dapat membalas hujah dengan hujah, ataupun tidak dapat membalas critical thinking dengan critical thinking? Semua tahu kan jawapannya? Mudah saja. Di sini Dr. Haris Ismail telah berdusta, telah berbohong dalam bulan Ramadan dengan membuat naratif atau jalan cerita bahawa kononnya saya koyak habis, tidak dapat membalas hujah dengan hujah, ataupun tidak dapat membalas critical thinking dengan critical thinking, sehingga mengucapkan kata-kata yang baginya busuk. Dia membuat kenyataan ini tanpa mendedahkan apa yang sebenarnya berlaku mengikut tertibnya. Nah, dengan pendedahan saya tentang apa yang berlaku mengikut tertibnya, ternyatalah Dr. Haris lah yang sebenarnya koyak habis.
tidak dapat membalas hujah dengan hujah, ataupun tidak dapat membalas critical thinking dengan critical thinking, sehingga perlu membuat laporan, perlu mengadu okey, kepada pihak YouTube agar video balasan saya ditahan, agar segala kelemahannya dalam video pertama yang bertarikh 7 November tersebut tersembunyi daripada diketahui ramai. Baik, sebelum beralih ke bukti pendustaan kedua, ingin saya jelaskan bahawa meskipun video saya itu dan beberapa lain ditahan oleh pihak YouTube atas laporan Dr. Haris, ia hanya ditahan di Malaysia. Anda masih boleh menontonnya dengan menukar location di akaun YouTube anda. Tak perlu guna VPN atau apa-apa cara lain yang merumitkan. Baik di aplikasi YouTube di phone anda atau di laman web yang anda guna untuk menonton YouTube di PC atau laptop. Pergi ke akaun YouTube anda, pergi ke settings, kemudian general. Scroll ke bawah ke location dan pilih negara, mana-mana negara selain Malaysia. Dengan penukaran ini, anda sudah boleh menonton video-video saya yang ditahan. Jika tak dapat ingat langkah-langkah yang saya sebut tadi, tak mengapa. Dalam kotak description, saya ada berikan link video yang kena tahan ini, juga langkah-langkah untuk menukar location bagi menontonnya. Dalam kotak description juga saya berikan 3 link tambahan. Pertama, muat turun edisi PDF buku 90 pelajaran tentang bid'ah secara percuma. Kedua, link memesan buku ini, tebal ya, daripada Shopee. Ayuh kita sokong perniagaan buku Ustaz Shihabuddin. Dan ketiga, link siri video saya yang menjelaskan buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Ada 38 video semuanya dan ia masih berjalan, belum selesai lagi. Baik, bukti pendustaan kedua dalam bulan Ramadan. Dalam kenyataan kedua, Dr. Haris mendakwa saya menyebut perkataan-perkataan busuk atas sebab beliau tidak kongsikan link kepada video-video pendek yang diletakkan dalam video-videonya. Benarkah sedemikian? Baik, ayuh kita rujuk kepada video asal saya dan perhatikan apabila saya menyebut perkataan yang dianggap busuk oleh Dr. Haris tu, saya sebenarnya sedang berbicara tentang apa. Okey, saya mainkan dia, ayuh kita dengar baik-baik. Alang-alang duk sebut tentang playlist ni. Saya ada satu lagi playlist. Playlist yang saya menganalisa dan mengkritik sendiri apa yang pernah sebelum ini diucapkan, disampaikan oleh Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight dan Manhaj Nubuwah. Tajuk playlist itu pun Protagonis Insight dan Manhaj Nubuwah dinilai berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan akal yang sihat. Okey? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 6, tetapi 24 buah video. 24 buah video di mana saya membongkarkan bukan sekadar kesalahan, bukan sekadar kesilapan, tetapi permainan-permainan kotor, jijik, najis yang dimain oleh Dr. Haris Ismail dalam video-videonya. Don't just take my words for granted. Please watch and analyze. 24 video, dan kalau video ni menjadi, insya-Allah saya upload, menjadilah 25 insya-Allah. Jelas lagi nyata ya, saya bukan berbicara tentang link video yang tidak diberikan oleh Dr. Haris, tetapi sedang membicarakan himpunan video saya dalam playlist khas yang menganalisa dan mengkritik video-video Dr. Haris, membongkar kesalahan dan kesilapan beliau, juga permainan kotor, jijik dan najis yang digunakan oleh beliau. Ia tiada kaitan dengan link video yang tidak diberikan oleh Dr. Haris Ismail. Playlist yang saya masukkan itu, link dalam kotak description. Sekarang Alhamdulillah sudah ada 47 buah video. Video-video yang ditahan, yang dibuat laporan oleh Dr. Haris pun ada dalam playlist yang saya masukkan tu, link dalam kotak description ya. Di sini
Dr. Haris telah berdusta, telah berbohong dalam bulan Ramadan. Beliau ambil beberapa saat daripada video saya sehingga para penonton tidak tahu apa cerita sebenar dan kenapa saya berkata sedemikian. Daripada beberapa saat itu pula, Dr. Haris membuat naratif sendiri atau jalan cerita sendiri. Kononnya, saya berkata sedemikian disebabkan tindakannya yang tidak memberikan link video yang sedang diulas olehnya. Padahal, apabila kita dengar video asal, ia tiada kaitan dengan jalan cerita yang direka-reka oleh Dr. Haris itu. Demikianlah dua pendustaan, dua pembohongan Dr. Haris dalam bulan Ramadan. Alang-alang Dr. Haris sebut tentang permainan kotor, jijik dan najis serta kaitannya dengan link video yang tidak diberikan dalam kotak description. Nampak tak bahawa sebenarnya ia ada kaitan? Maksud saya, dalam video Dr. Haris yang cuba menjustifikasikan dirinya membuat laporan defamation kepada pihak YouTube, dia telah potong video saya kepada beberapa saat, kemudian membuat dua jalan cerita sendiri. Pertama, saya mengucapkan perkataan kotor, jijik, najis kerana telah koyak habis, tidak dapat membalas hujah dengan hujah. Kedua, saya mengucapkan perkataan permainan kotor, jijik, najis hanya disebabkan Dr. Haris tidak meletakkan link kepada video yang diulas atau di-react olehnya. Potongan beberapa saat daripada video saya itu tidak diberikan link oleh Dr. Haris dalam videonya ini. Okay, setakat saya buat video ini, tadi sebelum buat saya cek balik. Okay, saya cek balik walaupun sudah lebih kurang 10 hari berlepas, saya cek balik. Mana tahu kadang-kadang lupa letak link, kemudian baru letak kan. Saya pun pernah buat video, saya react orang lain, mula-mula lupa letak link. Okay, kemudian teringat baru letak. Mula-mula saya kata saya tak tahu, saya tak jumpa linknya. Kemudian ada penonton yang bagi tahu, ni link, baru saya letak dalam kotak description. Namun setelah 10 hari, saya semak, masih tidak ada link ya. Bila tidak ada link, para penonton sehingga sekarang tidak dapat menyemak apa cerita sebenar. Bukankah ini satu permainan kotor, jijik dan najis oleh Dr. Haris? Di sini Dr. Haris telah terperangkap dengan permainannya sendiri. Dia membuat dua jalan cerita yang dusta dalam bulan Ramadan untuk mengenakan saya. Akhirnya dia yang kena, di mana selain terbukti beliau berdusta, terbukti juga beliau sememangnya bermain kotor, jijik dan najis kerana membuat potongan video kepada beberapa saat tanpa mengemukakan link kepada video asal. Tuan-tuan dan puan-puan, standby ya. Nanti Dr. Haris akan membuat laporan defamation kepada pihak YouTube terhadap video ini pula. Okey, ingat caranya. Pergi ke akaun YouTube anda, pergi ke settings, pilih general, scroll ke bawah, tengok location, pilih negara selain Malaysia. Kalau tak ingat langkah-langkah ini tak mengapa, dalam kotak description pun saya bagi langkah-langkah ini. Okey, sebelum berpisah, ada satu lagi perkara yang ingin saya dedahkan. Dr. Haris mengatakan yang saya mengeluarkan perkataan yang busuk. Telah saya jelaskan di atas bagaimana perkataan itu sememangnya layak untuk Dr. Haris Ismail. Tetapi, ayuh kita semak perkataan Dr. Haris Ismail pula. Beliau sendiri memiliki banyak perkataan yang busuk terhadap saya. Itu tak mengapa saya tidak buat defamation report. Sebaliknya saya membuktikan bahawa Dr. Haris sebenarnya defame dirinya sendiri. Ini kerana jika kebenaran di pihak kita, jika dalil dan hujah di pihak kita, apa perlu kita mengadu kepada pihak YouTube meminta agar sesebuah video itu ditahan? Apa yang ingin saya dedahkan di sini adalah bagaimana Dr. Haris juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang busuk kepada orang lain. Bukan kepada saya, kepada orang lain. Perhatikan tangkap layar berikut. Daripada ruang komen salah satu posting Dr. Haris. Salah seorang penontonnya, Tuan Muhammad Bahatir,
meminta Dr. Haris membaca semula komen Dr. Haris sebelum itu. Seperti biasa, Dr. Haris ni lazim kontradik dirinya sendiri. Yang penting, Tuan Muhammad Mahathir menulis dengan baik. Perhatikan bagaimana respons Dr. Haris. Perhatikan perkataan-perkataan Dr. Haris. Ayuh sama-sama kita baca ya. Dr. Haris menulis, Muhammad Mahathir Hashim, saya kesian pada Tuan. Sudahlah pembelajaran hanya bidang IT. Ilmu agama hanya dengar dari YouTube. Disangkanya talaki dengan mata yang buta. Tak nampak apa yang ditulisi. Telinga dipekakkan apabila datang kebenaran. Hati pula sudah hitam. Hanya tinggal mulut berbicara dengan kejahilan murakab tanpa sedar diri. Okey. Nah, sama-sama kita nilai siapa yang perkataannya busuk. Sama-sama kita nilai siapa yang dirinya sendiri busuk. Ayuh saya syarah sikit perkataan ni ya. Baik. Tuan Muhammad Mahathir komen biasa-biasa saja. Sila baca balik komen Tuan sebelum ini. Mungkin Tuan yang dah lupa diri sebab Dr. Haris ni biasa dia kontradik himself kan. Sekejap cakap lain, sekejap cakap lain. Kemudian terus direspon oleh Dr. Haris, saya kesian pada Tuan. Sudahlah pembelajaran hanya bidang IT. Amboi, hang belajar mana Dr. Haris? Hang pun sama juga dalam bidang kejuruteraan ke arkitektur ke tak silap kan. Ilmu agama hanya dengar dari YouTube. Anda pun sama juga. Yang anda belajar di Universiti Melaya tu, yang anda duk puji-puji tu, itu sangat basic. Itu sangat ni. Anda kalau belajar tu, wahai Dr. Haris, kemudian nak jadi cikgu tadika, ajar agama pun tak layak. Sebab itu sangat basic. Tak perlu pengetahuan bahasa Arab pun. You don't have to be proud about it. It is nothing. Peperiksaan yang anda lulus daripada tu pun, it is nothing. Okey. Disangkanya talaki. Dr. Haris dia sebut dia pernah talaki 4 tahun. 4 tahun dia belajar talaki, buku yang dalamnya terkandung akidah murji'ah. Saya telah dedahkan sebelum ini. Yang dalamnya ada riwayat yang bila kita semak tak ada asal usulnya. Okey, tidak ada dalam kitab hadis. 4 tahun membazir begitu saja talaki. Dan orang bila talaki, dia dah tahu cara sebut nama ulama tak, sebab dia dengar guru sebut. Tapi cuba dengar cara Dr. Haris ni disebut nama ulama ataupun istilah-istilah. Kalau satu tersilap itu tak mengapa. Saya pun tersilap, kita tersasul. Tapi kalau berulang-ulang disebutnya tu, maknanya dia talaki apa benda. Sebab antara manfaat talaki, kita dengar guru sebut sesuatu istilah macam mana. Kita dengar guru sebut nama ulama macam mana. Ke guru tak pernah sebut. Okey. Dengan mata yang buta tu dia tak nampak. Telinga dipekak kan. Hati pula sudah hitam. Boleh nampak hati orang. Okey. Mulut berbicara dengan kejahilan murakab. Amboi panggil orang jahil, tengok diri sendiri ya. Jadi kita tengok macam mana ada orang itu pun perkataan busuk yang menunjukkan bahawa dirinya sendiri memang busuk. Baik, demikian pendedahan saya, pembuktian saya. Sebab saya bila kata dusta, bohong, saya bawa bukti sekali. Saya tak adalah menuduh, kemudian orang pun tertanya-tanya apa. Saya tak adalah potong video out of context, orang pun tertanya-tanya, betul ke video tu kan? Jadi saya telah memberikan bukti. Dalam kotak description ada link-link video-video yang saya maksudkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menilai sendiri ya. Jadi tidak ragu lagi bagi Dr. Haris Ismail ini, berdusta, berbohong adalah satu kelaziman bagi dirinya, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.